إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, sekiranya segala pokok-pokok di muka bumi ini dijadikan qalam ataupun pena dan lautan itu dijadikan dakwat, wal bahru yamudduhu min sab'atu abhur, kalau ditambah lagi dengan 7 lautan sesudah itu, ma nafidat kalimatullah, takkan habis kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung daripada dalam Al-Quran. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu lagi di surau Al-Islah ini bagi meneruskan perkongsian kita, usaha kerdil kita untuk tadabbur Al-Quran. Satu usaha di mana kita cuba untuk nak faham akan ayat-ayat Al-Quran supaya dengannya dapat kita ambil pengajaran dan untuk kita beramal. Sudah pastinya setiap ayat Al-Quran, setiap huruf, setiap kalimah ada makna, ada faedah untuk kita. Antara kita tahu dan tak tahu saja. Baik, insya-Allah hari ini kita semalam surah An-Nasr. Imam pun baca ni Ad-Duha dengan Asy-Syarh. Ad-Duha. Okey. Sebelum tu tuan-tuan, sedikit recap. Semalam kita surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. Syarh makna apa? Buka, luas, lapang dada. Malah dalam Al-Quran sini tuan-tuan, dalam suratul An'am, Al-An'am ada ayat faman yuridillahi an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk bagi hidayah, yashrah sadrahu, dilapangkan dada dia untuk Islam. Maknanya kata mudah. Dia nak datang surau dia rasa mudah, dia nak bangun malam dia rasa mudah, dia nak dengar kuliah dia rasa mudah. Tapi wamain yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk tak bagi hidayah pada dia, untuk dalalah, untuk tak dapat hidayah, apa Allah Ta'ala yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah Ta'ala jadikan hatinya sempit dan berat. Ka'annama yasadda'u fis sama'. Tuan-tuan kalau nak tengok An'am. Kalau tuan-tuan nak tengoklah, Taubah Al-A'raf Al-An'am, muka surat 144. Kalau ni untuk peringatan kita 125 atas sekali, 144 ayat 125. Ayat kita baca tadi. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, bang siapa yang Allah nak kehendaki untuk dia bagi hidayah, Allah Ta'ala buka hati dia mudah untuk Islam. Nak buat benda kebajikan memang mudah. Nak datang surau dia rasa mudah walaupun dia tak jauh.
Setengah orang duk jauh masjid, kena lintas 2-3 traffic light dan sebagainya pun dia steady je datang. Wa may yurid an yudillahu, bang siapa yang Allah Taala kehendaki untuk tak bagi hidayah ni, untuk menyesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah Taala jadi hati dia sempit, rasa payah. Duduk kadang kita duduk sebelah surau je. Mak cakap tuan-tuan bukan saya siapa-siapa, bukan ni Kadang-kadang kita rasa payah. Oh, tak sempat lah, aku bawa balik lah, letih lah, nak minum kopi lah, serupa je lah. Imam pun bagus serupa je, asyik-asyik contoh dia. Jadi payah, dia rasa payah. Seperti apa? Ka'annama yasadda'u fis sama', seolah-olah dia naik atas langit. Sebab kita naik atas langit, lagi naik lagi rasa payah menyawa kan. Macam kita naik bukit kan, macam tu dia rasa payah. Jadi terpulang kadang-kadang, bukan nak kata tuan-tuan, ayat-ayat Quran sebenarnya bila kita tadabbur, kita perhati, imam baca dan sebagainya, memang kena ada rasa. Kalau kita tak rasa pada kita, tak kenalah tu. Sebab Quran diturunkan untuk kita, untuk jadi hidayah untuk hati kita, untuk bagi ada apa kita rasa ada terdetik hati kita, terketuk pintu hati kita. Baik, insya-Allah ini kita surah apa? Ad-Duha, imam tadi pun baca Ad-Duha. Baik, kita baca dulu, lepas tu kita tengok apa message yang Allah Ta'ala nak sampaikan, pengajaran daripada surah Ad-Duha yang dapat kita amalkan ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, satu surah yang agak pendek, yang insya-Allah yang selalu kita imam-imam kita baca. Kita tengok wadduha. Apa makna wadduha? Kita tahu apa makna duha? Waktu duha. Waw ni waw qasam, Allah Taala bersumpah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Antara lain wadduha, ada Allah Taala bersumpah dengan masa apa dia? Wal asri wal laili, ada Allah Taala bersumpah dengan objek, dengan wan najmi, wattin yang baru ni kita tahu, wasyams, matahari, wal Quran Yasin, wal Quranil Hakim, wa tu pun wa sumpah demi Quran. Baik, bila mana Allah Taala bersumpah dengan benda-benda, sama ada masa ataupun objek lah kita kata tadi,
bintang dan sebagainya, pasti ada relevan atau kepentingan benda itu kepada kita. Allah Ta'ala maha suci daripada buat benda yang sia-sia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak buat apa saja di langit dan di bumi antara dia main-main. Tak. Wa ma khalaqnas samawati wa ma fil ardi wala batila. Allah Ta'ala tak buat sesuatu benda tersilap, batil. Tak. Pasti ada ni. Baik. Kenapa Allah Ta'ala kata wadduha kepada kita? Apa kepentingan duha untuk kita? Duha kita tahu apa dia? Waktu duha. Waktu duha ialah macam subuh, syuruk 7.08. Ulama kata dalam 15 minit gitu-gitu. Mungkin 7.20, 7.25 duha. Apa waktu duha? Apa kepentingannya untuk kita? Ialah setelah gelap malam, kan malam gelap ni cerah, terang. Terang ni jadi satu hari yang baru, satu perubahan yang baru. Dan antara asbabun nuzul, sebabnya turun surah Ad-Duha ni ialah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita tahu Nabi diberi diberi wahyu daripada surah Al-Alaq, Iqra, kan yang kita tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama. Lepas tu surah lain Mudaththir, Muzammil dan sebagainya. Lepas tu dalam riwayat mengatakan, ada yang kata Ibnu Abbas kata 15 hari tak turun wahyu. Nabi bila saja turun wahyu tu, Nabi terus dia kumpul orang ramai, dia panggil orang penduduk Quraisy semua. Bila Nabi panggil, semua datang. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW terkenal seorang yang Al-Amin. Dia dari kecil perangai dia memang comel, tak pernah tipu, tak pernah merapu. Dia memang suka tolong. Belum jadi Nabi lagi. Jadi bila dia panggil, dia dakwah, semua orang datang. Keluar turunnya satu surah, Nabi pun panggil bagi tahu. Itu yang dikatakan bila turun surah Al-Lahab, Tabbat tu pun Nabi panggil. Nabi pun panggil, Nabi pun cakap yang pak saudara dia Abu Lahab ni yang marah. Alihada jama'na hina. Adakah kerana itu kamu panggil kami? Makna kita nak bagi tahu ni saja ke? Yang surah Tabbat itu turun, Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabbat. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, bila saja turun satu ayat, Nabi cerita, Nabi dakwah. Okey. Jadi dalam riwayat ni, sebelum turunnya Ad-Duha, ada beberapa ketika, ada yang kata, riwayat kata 25 hari, ada yang kata sampai 40 hari tak turun wahyu. Jadi orang-orang yang tu pun kan benda yang selalu kita buat, selalu 2-3 hari Nabi Muhammad ada panggil, kita pun dengar, sama ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tapi bila orang yang nak perlikan Nabi, yang tak beriman dengan Nabi, yang nak majaikan dengan Nabi, antara dia Ummu Jamil, mak saudara dia, isteri Abu Lahab. Pakat perli dia. Sampai dikatakan dalam kitab-kitab tafsir, kata Muhammad tu, setan dia kata telah tinggalkan dia, mana ada wahyu lagi. Jadi Nabi pun rasa sedih, Nabi rasa hibur, apa yang tak kena ni? Seolah-olah dia rasa tak kena. Jadi turunlah ayat ni, wadduha. Allah Ta'ala kata demi waktu duha. Apa relevan waktu duha untuk kita? Waktu duha untuk apa? Kaitan dengan kita apa dia? Tuan, betul. Penghidupan baru. Hak lepas penghidupan baru, terang. Kalau tuan Syahril kita nak kerja property, nak kerja ni Honda, pagi-pagi kat kilang awal lagi kan, semua dah buka dah dan sebagainya. Dan bagi kita juga ada solat
duha. Solat duha ada antara solat yang Nabi anjurkan kita buat. Dalam hadis Nabi SAW, yusbihu ala sulami min ahadikum sadaqah. Hendaklah setiap sendi sulam daripada badan kita. Badan kita ni ada berapa tulang, ada berapa sendi? Dalam kitab tafsir ada 360. Saya tak tahu, mungkin kalau ada doktor pakar tulang ke apa, ada berapa ni. Hendaklah bersedekah dalam hadis Nabi. Fakullun tasbihatun sadaqah. Tasbih subhanallah, itu pun sedekah, pahala sedekah. Fakullun tahmidatun sadaqah, alhamdulillah, itu pun sedekah. Fakullun takbiratun Allahu akbar, Allah, itu pun sedekah. Fakullun tahlilatun la ilaha illallah, la, itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, subuh orang buat baik, kejut bini bangun, kejut anak bangun subuh, kejut jiran, sedekah. Wa nahyun anil munkar, larang orang buat benda yang tak elok, munkar, itu pun sedekah. Hadis itu. Wa yujzi'u bihi min dhalik, semua itu dapat digantikan rak'atani far'akuhu minad duha. Itu semua sedekah itu yang Nabi kata setiap sendi kita setiap pagi kena sedekah. Kalau kita tak buat tu pun boleh digantikan dengan rak'atani minad duha, 2 rakaat salat duha. Murahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita. Nak sedekah tiap-tiap pagi, kadang-kadang kita teringat, kadang kita terlupa. Kalau sehari RM2, barangkali kita buat jugalah. Sehari RM50, tu juga. Tapi ikut hadis ni tadi apa dia? Kalau kita solat duha pun seperti sedekah. Itu kaitan duha kita. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, jangan kita lupa waktu duha, ada relevannya ni. Allah Ta'ala tak kata, contoh benda-benda yang ada tak Allah Ta'ala sebut pasal binatang dalam Al-Quran? Ada. Antara dia apa? Nyamuk. Antara dia lalat, semut. Tapi Allah Ta'ala kata wan naml, demi semut, tak ada. Nampak tak? Banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pilih ada relevannya. Semut pun adalah cerita berkaitan dia. Dalam surah 6 dengan apa tu, Nabi Allah Sulaiman dan sebagainya. Dan juga ada hadis lagi saya nak cuba relate dengan duha ni. Abu Hurairah, hadis daripada Muhammad SAW, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah wasiat kekasih aku iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu thalathatin fi kulli syahr. Apa tu? Puasa setiap bulan 3 hari. Hari apa? Ayyamul bid, 13, 14, 15 bulan Islam, bukan kalender Jun, Mei, tak. Okey, lepas tu rak'atani minad duha, 2 solat duha. Dan juga awsani utiru rak'atan witir qabla anam, sebelum tidur, 2 rakaat. Witir sebelum tidur. Witir bukan 2 rakaat lah. Witir ganjil 1, 3, 5 dan sebagainya. Baik, itu wadduha. Wal laili idza saja, demi malam yang sunyi. Apa makna demi malam yang sunyi? Malam memang kita tahu sunyi. Jadi Allah Ta'ala dalam kitab tafsir ada mengatakan bahawa Allah Ta'ala nak kata, sebagaimana pentingnya siang, kan siang penting orang cari rezeki dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala tak buat siang sepanjangnya, dia juga buat malam. Jadi makna dia, kepada Allah SWT, untuk kita siang duha pun ada kepentingan dia, relevan untuk kita. Malam pun ada relevannya untuk kita.
Malam apa relevannya untuk kita? Tahajud antara lain. Dalam Quran suratul Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dalam suratul Isra, sebahagian malam hendaklah kamu bangun tahajud, semoga dengan itu kamu dapat tempat yang istimewa di akhirat kelak. Jadi malam pun ada. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, walaupun siang ada faedah, malam pun ada faedah. Allah Ta'ala buat dengan pada asas kebijaksanaan hikmah dia. Sebab itu dalam suratul Qasas ada ayat yang berbunyi, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakanlah, kalau Allah Ta'ala jadikan malam sepanjang malam, daripada mula hari ni tak ada siang-siang, malam. Allah Ta'ala tanya, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapakah Tuhan selain pada Allah yang boleh bawa cahaya siang pada kamu? Afala tasma'un. Tak dengar ke? Tak dengar ke tazkirah? Allah Ta'ala tanya. Ayat lepas tu, qul ara'aytum in ja'alallahu ilaikumul laila wan nahar man ilahun ghairullahi ya'tikum bil laili taskununa fi. Kalau Allah Ta'ala buat siang je, cerah-cerah, tak ada malam, tak ada apa, Allah Ta'ala tanya lagi, siapa yang akan bawa malam untuk kamu berehat? Jadi ini menggambarkan siang malam semua ada hikmah. Allah Ta'ala buat atas kebijaksanaan dia. Tempat kita memanglah pukul 7 je setengah gelap. Tapi negeri orang putih, barat dan sebagainya, winter dan summer lain. Winter pukul 4 dah gelap, summer pukul 9 tak gelap lagi. Jadi Allah Ta'ala, ada kitab tafsir mengatakan, ini Allah Ta'ala yang nak relate pada wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Turun, tiba-tiba stop. 15 hari, 25 hari. Itu pun ada kebijaksanaan Allah SWT. Bukan Allah Ta'ala terlupa, bukan Jibril tersilap. Tak, itu ada hikmah, ada perancangan Allah SWT. Baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah wadda' ialah tidaklah tinggal kamu ni siapa? Muhammad. Rabbuka, Tuhan kamu, wa ma qala, malah dia benci kamu. Nabi duk takut apa yang dia buat silap ni, Tuhan dia dah tak suka dia ke, dah benci dia ke? Allah Ta'ala wadda' macam kita tawaf wadda', apa dia? Tawaf bye bye, selamat tinggal. Jadi bukanlah Allah Ta'ala tinggalkan Nabi dan Allah Ta'ala bencikan Nabi. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari akhirat itu, hari kemudian itu lebih baik daripada hari yang mula. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi, walaupun dia, sebab Rasulullah SAW bila awal dakwah baginda, dia berdakwah, orang kata macam-macam. Kan pak saudara dia maki dia lah, tabballaka Abu Lahab, alihada jama'tana, celaka kamu. Pak saudara sendiri kata. Siapa Abu Lahab? Abang kepada ayah dia. Kita kalau pak saudara kita kata apa kita? Down lah, betul lah kan? Habis kita. Yang mana dia tak ada ayah, jadi pak saudara yang rapat dengan dia tiba-tiba kata ke dia maki. Jadi Nabi dengan orang kata, Nabi pergi dakwah pada Taif, orang baling dengan najis, orang baling dengan nak lalu, orang letak apa tu, duri-duri, macam-macam orang buat naya, buat majai kepada Nabi. Apa dia kan? Dajjal. Buat dajjal. Jadi Allah Ta'ala nak hiburkan hati Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah Ta'ala akan bagi kamu, yu'ti, bagi, rabbuka fatarda,
sehingga kamu redha, sehingga kamu puas. Maknanya dalam Nabi duk dakwah, orang duk kata macam-macam. Orang duk kata Muhammad gila lah, Muhammad sihir lah, Muhammad rasuk syaitan lah, Muhammad orang kata macam-macam pun tak apa, Allah Ta'ala hiburkan hati Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Ta'ala kata, alam tidakkah, macam kita soalan semalam, tu istifham, soalan dalam Quran berbentuk apa? Nak jawapan ke? Tak, Allah Ta'ala dah tahu semua. Soalan-soalan sama ada majazi ataupun takriri, sama ada untuk nak menegaskan sesuatu ataupun sebagai kiasan. Macam kita kata, anak kita kata engkau keluar, okey, jangan balik lewat pada pukul 9, pukul 10 malam. Tiba-tiba balik pukul 12 malam. Kau tahu ke berapa sekarang ni? Kita tanya dia ke waktu kau apa? Kita engkar kenapa kau buat perangai macam ni? Itu yang kita tanya. Jadi Allah Ta'ala nak menegaskan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau, aku dapati anak yatim, fa'awa, aku jaga engkau. Nabi Muhammad SAW yatim sebelum 3 bulan lebih kurang. Ayah dia meninggal, dia dilahirkan yatim. Ibu dia ada. Lepas 6 tahun ibu meninggal, datuk dia ada. Tak berapa lama datuk meninggal. Tapi ada tak Nabi satu ketika tak ada orang jaga? Nabi gelandangan ke apa? Tak ada. Ada orang jaga. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, aku yang atur tu semua. Aku yang atur tu semua. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapati kamu dhalan. Dhal kalau untuk kita sesat, tapi untuk Nabi dhalal makna Nabi bingung. Nabi sebab tak ada hidayah. Tengok peristiwa turunnya Iqra. Kenapa Nabi naik kepada gua Hira? Sebab Nabi tak boleh tengok dengan perangai orang musyrik. Merapu, bunuh orang dengan perempuan, dengan minum, dengan penipu. Tapi Nabi tak ada hidayah. Tak dapat wahyu lagi. Jadi Nabi pun pergi di atas gua untuk nak fikir macam mana. Nabi tak ada hidayah. Tak ada lagi. Allah Ta'ala kata, wajadaka dhallan fahada. Kamu sebelum ni tak ada hidayah. Tak ada. Macam mana aku yang bagi hidayah pada kamu. Jadi nak bagi tahu Nabi, supaya Nabi sebelum ni kan Nabi 15 hari, 20 hari, 30 hari yang diriwayatkan tak turun Al-Quran. Nabi ingat Allah Ta'ala tak suka dia, marah pada dia. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kamu, dia dapati kamu orang susah. Ail, orang susah. Ailatan, susah miskin. Fa'aghna, Allah Ta'ala mencukupkan Nabi. Nabi ada minta sedekah ke tak? Tak ada. Sentiasa cukup je. Tapi cukup dia tak macam kita lah. Kita cukup mewah-mewah, terlebih cukup. Nabi cukup, Alhamdulillah. Satu hari yang kita tahu, riwayat yang selalu kita dengar, Nabi balik tanya Aisyah, ada apa nak makan? Tak ada. Kalau gitu inni shaim. Kalau gitu aku puasa. Tapi bagi Nabi berat ke tak? Kita, tuan, kalau tak ada makanan di rumah, apa dia Syaril? Kan tahu abang balik pukul 6 ni, abang nak kopi ni. Marah kan? Kan abang dah pesan buat asam pedas. Kenapa tak buat? Tapi Nabi cukup, sentiasa cukup. Sebab itu bila turun ayat fa'amma latus'alunna yawma idzin an latus'alunna yawma idzin anin na'im. Apa ayat gitu? Ni. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Al-takatsur. Bila turun ayat ni, Nabi
tadabbur, bagi tahu pada sahabat-sahabat, semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, nikmat apa yang kami ada ni ya Rasulullah? Illa sadain, kecuali 2 benda hitam. Apa benda hitam yang dia orang ada masa tu? Kurma hitam kan. Satu lagi air perigi yang keladak hitam. Zaman Nabi ada air mineral, ada air kuku, air MW. Tak ada air pun. Dia kata nikmat apa? Nabi kata yang itu pun Allah Ta'ala akan tanya. Apatah kita? Okey, baik. Jadi wajadaka ailan fa'aghna, bila kamu dalam keadaan miskin, Allah Ta'ala mencukupkan. Nabi cukup, apa yang ada semua cukup. Nabi tak pernah minta sedekah. Nabi berlapar, ada time Nabi berlapar, sentiasa berlapar ke? Tak, ada time Nabi kenyang. Ada time makanan, ada time ni. Tapi sekadar yang Nabi cara yang Nabi zuhud, Nabi pun tidur. Nabi tidur atas apa? Jerami. Umar Al-Khattab tengok Nabi tidur atas jerami, Umar menangis. Dia kata, Maharaja Rom, aku dengar tidur atas katil. Itu Maharaja Rom je. Kamu ni orang yang termulia di dunia dan di akhirat, tidur. Boleh tak kami nak buat katil tilam yang elok untuk kamu? Nabi kata tak payah. Sebab aku ni macam ibarat persinggahan saja di bawah pokok. Habis letih, habis rehat, jalanlah aku. Macam kita duduk sekejap je, umur 50, 60, 70, 80, 100 tahun. Lepas tu matilah kita. Tapi banding dengan Nabi, macam kita kata semalam, Abang Jimat, rumah Nabi, siapa kata? Tuan Haji kita. Rumah Nabi dengan rumah kita bezalah. Rumah Nabi kita tengok, jangan kata tu. Maaf cakap, kalau bilik air kita, garaj kita paling lebih besar pada rumah Nabi. Betul tak? Belum lagi rumah kita. Baik. Wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Maka oleh itu janganlah bagi anak yatim kamu herdik, kamu qahar, kamu gedebe dengan anak yatim. Hadis Nabi banyak, dalam Quran pun banyak. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun huwa khair. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad mengenai anak yatim, katakanlah buat baik kepada mereka. Buat baik pada mereka adalah baik. Buat baik pada anak yatim ni. Hadis Nabi pun apa? Kullil yatimi kal abibir rahim atau kama qala, hendaklah kita jadi pada anak yatim seperti ayah yang penyayang. Ana wa kafilatil yatim, Nabi kata apa? Aku dan orang yang menjaga anak yatim li ghairi kal hatain, seperti dua ni, dekat makna kata jaga anak yatim. Jadi untuk anak yatim jangan kita gedebe, jangan kita qahar. Qahar tu makna kita nak paksa yang ni apa semua. Kalau abang kita mati tinggal anak yatim kepada kita, jangan kita buat naya. Dalam surah An-Nisa ada ayat yang sebut ya tuan, jangan hantar rumah anak yatim. Jangan hantar. Kita kena jaga. Tapi yang banyak rumah anak yatim orang Melayu kita. Yang lebih sayangnya, kesiannya lagi, orang yang diamanahkan jaga pun tak berapa nak jaga, kadang-kadang lah. Jadi anak yatim kena elok. Malah clear cut tuan-tuan. Dalam Al-Quran mengatakan kalau anak yatim, abang kita, adik kita mati ke, harta dia pun kita tak boleh makan. Jangan selalu kita duk makan ikan cencaru RM8, RM10 sekilo. Tiba-tiba abang kita duit banyak, kita jaga anak yatim, kita pun terus makan ikan jenahak RM40, ikan merah yang mahal-mahal tu, daging batang pinang, sambil bagi anak saudara makan, kita pun tumpang. Tak boleh. Tak boleh. Dalam surah An-Nisa clear cut, kalau kita susah boleh ambil ala qadar bil ma'ruf. Dan bila dia sampai umur, kena bagi balik harta dia anak yatim. Allah Ta'ala jaga tak anak yatim dalam Quran? Ada tak ayat Quran yang
menceritakan mengenai Allah Ta'ala jaga anak yatim? Selain pada Nabi Muhammad SAW, ada tak cerita riwayat? Ada cerita surah Kahfi. Yang cerita Musa dengan Khidir, yang tembok kan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ada Musa dan Khadir bila jalan satu tempat, nampak tembok nak jatuh, padahal orang-orang tu fa'abau an yudayyifuhuma, mereka lapar, jalan jauh, nak minta tumpang teduh. Dia orang tu tak nak bagi. Orang tu maknanya kita orang jahat-jahat lah, tak peduli pada musafir apa semua. Nampak tembok nak jatuh, Khadir pergi nak tolong buat. Musa marah, kenapa nak tolong? Dia orang kan tak tolong kita. Logiknya kita kan, kalau orang cakap kasar tak tolong kita, kereta dia rosak tepi jalan, kita nak ni tak? Kita buat tak nampak je. Dalam hati baru ketahu badan kat kita. Jadi pengajaran pada Nabi Musa AS juga, Khadir dia buat apa tu? An yudayyifu ma fajara fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Khadir tembok yang nak jatuh, dia buat elok balik. Qala law syi'ta lattakhadha alaihi ajra. Musa kata, kalau kau nak tolong pun patut minta upah. Kenapa kau buat tolong saja? Khidir kan tak jawab pada Musa tu. Bila dia dah berpisah dengan Musa, dia cakap wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimain, bahawanya bawah tembok tu ada harta anak yatim yang kami Allah Ta'ala ilhamkan pada Khidir supaya suruh naikkan tembok. Pasal apa? Anak yatim ni, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Mak bapak dia ialah orang yang soleh, yang tinggal harta, tapi dia tak nak tinggal, dia nak mati, dia tak nak bagi pada orang-orang. Pasal apa? Orang-orang semua jenis jahat. Jadi dia tanam harta, dia buat tembok. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi Allah Ta'ala kata, bila tembok nak jatuh, harta akan nampaklah kan. Jadi Khadir buat balik tembok tu elok. Jadi bila dah berpisah, Khadir bagi tahu Nabi Musa, sebenarnya Allah Ta'ala yang suruh dia buat elok. Allah Ta'ala nak jaga harta anak yatim ni. Sayangnya Allah Ta'ala kepada anak yatim. Okey. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka anak yatim jangan kamu hordik, jangan kamu kasar dengan mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan orang sa'il ialah orang yang sa'ala, yang bersoal pada kamu, yang minta pada kamu, sama ada minta duit ke, minta makanan ke, minta ilmu ke. Jangan kamu buat naya, jangan kamu nahara, jangan kamu herdik, jangan kamu buat tak peduli. Contoh, orang minta duit, pakcik tolonglah saya lapar ke apa, jangan buat tak peduli. Kalau tak ada, contoh, kalau time kita tak ada duit, orang minta sedekah, memang wallet tak bawa, ataupun memang kita pun ni, Quran ajar kita qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Cakap yang elok, maafkan dia, lebih baik daripada sadaqatin yatba'uha adha. Lepas tu ungkit, alah kau pun muncul aku tolong, kalau tak kau tak ingat aku, jangan. Baik tak bagi pun tak apa. Jadi di sini Allah Ta'ala kata, orang yang minta sa'il, orang yang soal pada kita, minta makanan ataupun minta ilmu, tanya Tuan Haji Ibrahim, Tuan Haji Ibrahim macam mana saya tak reti baca ni lah, ni panjang ke pendek. Tuan Haji Ibrahim tahu, kena bagi tahu. Jangan tak boleh.
Ataupun carilah ustaz, itulah orang suruh belajar tak nak belajar. Jangan. Ada kelas-kelas tak ada apa kau tak mau dengar. Jangan. Sekadar yang mana kita tahu bagi tahu. Wallahualam, sekat tu aku tahu. Mungkin betul tak betul, cek dengan orang lain. Jadi Allah Taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan bagi nikmat Allah Taala kepada kamu, fahaddits, hendaklah kamu zahirkan, hendaklah kamu tunjukkan. Bukan tunjuk untuk riak, tapi tunjuk untuk sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kita mampu pakai baju jubah, jubah yang RM50 sepasang, tak payahlah kita pakai jubah RM10 sepasang. Contoh, kalau kita boleh pakai kereta Honda, kan? Asal jangan butang yang sampai alung cari, tak boleh makan gitu-gitu. Tak payah kita pakai contoh motor kapcai, pakai baju compang-camping. Nak zuhud kan, kadang orang Melayu kita, dia tu sebut tu. Tak. Makna zuhud bukan itu. Makna zuhud ialah pakai qanaah, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kufur nikmat. Abang Haji Mat kita semalam rasa baju lain. Butang kali ni merah cantik ni. Mesti butang mahal tu. RM2 tak main tu. Kurang-kurang RM50 apa satu sepasang. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Kalau kita mampu pakai yang elok, jangan pakai compang-camping. Itu maksud dia. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kita fahaddits, hadatha, cakap bukan riak. Kau tahu aku butang kau punya, alah butang ini mesti butang yang RM2, RM3. Tengok aku punya. Tak, bukan itu. Kita sebab Allahul Jamil, yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu indah. Dia suka benda-benda yang indah. Pakai baju kemas dan sebagainya tak salah, malah dituntut oleh agama. Asal jangan riak. Kau tahu aku ni maaf cakap, perempuan kita pun dia pun letih kali tahajud malam. Pakai tudung pergi kenduri, pergi apa ke, yang paling elok, yang paling apa, agak-agak orang tanya, tiba-tiba orang tak tanya, kawan tak tanya. Ferah dia, padahal dia pakai nak seorang tanya kan. Ataupun dia tanya, kau punya tudung cantik, berapa kau beli? Supaya nak seorang tanya dia balik. Biar lupa tanya. Hak tu tak boleh. Tapi kalau kita pakai untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, tak apa. Wallahu a'lam. Jadi surah Ad-Duha, surah yang bagi hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa relevan dia untuk kita? Makna dia, itu nikmat pada Nabi. Nikmat pada kita kalau kita tengok, walaupun kita, mungkin ada antara kita yang anak yatim, mungkin kita tidak anak yatim pun, tapi Allah Ta'ala bagi kita banyak kata. Allah Ta'ala jaga kita kata. Kalau bandingkan dulu kita lepas sekolah, lepas apa, dengan belajar pun, antara pas dengan fail cikgu tu, kau ni jadi orang juga. Cikgu pun heran kita tengok rumah macam ni, kereta macam ni, contoh kan. Nikmat Allah Ta'ala bagi kita. Wajadaka dhalam fahada. Kita dulu tak tahu, Quran tak reti baca. Sekarang alhamdulillah, siapa yang ajar kita? Mungkin guru-guru kita ajar, tapi yang sebenarnya ajar ialah Allah. Ar-Rahman allamal Quran. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Kita dulu tak tahu hukum hakam, tak tahu Quran, tak tahu. Sekarang kita tahu sikit. Allah Ta'ala yang ajar. Wajadaka ailan fa'aghna. Kita dulu miskin, tak ada benda. Sekarang ni fa'aghna, cukup. Makan ada, buka peti ais, alhamdulillah. Buah 2-3 jenis buah ada. Ya tuan. Surah ni saya pernah dengar lah, ada jangan dikaitkan dengan Rasulullah pernah susah, kemudian dipertemukan dengan Khadijah yang kaya raya dan sebagainya. Betul, yang macam ni, yang itu dah. Wajadaka ailan fa'aghna. Kamu miskin, aku mencukupi kamu. Mencukupi antara lain dengan berkahwin dengan Khadijah. Lepas tu Nabi ada minta sedekah? Tak ada.
Nabi tak ada riwayat minta zakat walaupun baginda tak kaya. Jadi Nabi SAW pun sebelum tu Nabi ada kerja tak? Nabi sebelum tu memang berniaga, tapi dah jadi Nabi, Nabi tak ada berniaga. Putlah sambil-sambil berniaga ke dakwah tak? Dakwah full time. Tapi Allah Ta'ala mencukupkan. Apa tu? Wajada kadhalan. Nabi tak tahu dulu. Fahada Allah Ta'ala yang bagi. Macam kita dulu pun tak tahu apa. Allah Ta'ala yang bagi kita. Baru nak reti sikit Quran, baru nak tahu sikit. Baru nak tahu hukum solat, baru nak tahu. Itu semua Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah Ta'ala nak peringatkan kita, ingatlah kamu dulu bukan saja Nabi ya. Kita dulu pun susah. Tak tahulah tuan-tuan semua. Saya dulu pun contoh lah. Susah. Nak makan, nak boleh jumpa daging tu, tak tahulah. Memang payah betul nak jumpa daging. Nak jumpa ayam tu tak ada. Makan ikan gelama kongsi 4-5 beradik. Kan? Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita pun. Ingat nikmat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, oleh itu dengan anak yatim jangan kamu buat apa-apa. Orang minta, hendaklah kamu layan elok. Kalau tak ada, cakap tak ada dengan elok. Jangan kamu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang tak perhati ke, tak tengoklah kamu orang yang dusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mengherdik anak yatim. Pergi jauh-jauh. Mentang-mentang dia tak ada ayah, tak ada siapa boleh marah kita. Kalau orang yang ada ayah, kita takut, kan? Ayah dia kata apa ke apa-apa semua, kan? Cikgu sekarang mungkin ada kawan kita mana? Cikgu. Bukan. Ada. Cikgu marah budak, ayah marah cikgu balik, kan? Jadi anak yatim setengah marah. Orang miskin, fadzalikal ladzi yad'u wala yahudu ala ta'amil miskin. Dia tak nak anjur nak tolong anak yatim bagi makan pun dia tak nak. Bukan dia tak nak. Orang bagi nasi lemak ke apa, tolong nang susuk, tak nak. Hak tu pun tak nak. Allah Ta'ala. Jadi surah ni ajar kita supaya kita kenang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita banyak. Banding dengan Nabi, zahirnya banyak kita. Dari segi material, contoh Nabi ada berapa jubah je, kita ada berapa jubah. Nabi ada berapa kenderaan, kita ada berapa kenderaan. Jauh. Dan semua itu latus alunna yauma idzin anin na'im. Semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ada apa-apa yang nak kongsi, tuan-tuan? Support time orang tak tolong Nabi, dia percaya pada Nabi. Iqra turun Nabi ketakutan, zammilu selimutlah aku. Khadijah selimut. Dia pun tak bagi stres pada Nabi. Apa yang berlaku ni, cerita ni apa ni kena kasut hantu ke apa-apa. Tak, dia makna kata dia support Nabi. Ni cerita-cerita yang Nabi ni sedih, stres. Yang semalam kita baca Alam Nashrah, Allah Ta'ala bukakan dada dia supaya hilang stres. Betul. Jiwa, raga, material semua. Sehingga ada dikatakan Nabi tersebut nama Khadijah. Aisyah marah. Aisyah kata, kenapa tu ingat nama orang tua tu? Padahal Aisyah tak pernah jumpa Khadijah. Itu pun jealousnya lagi. Maknanya kalau bini kita jealous ni,
Biasalah bang. Kita dah tua-tua ni, abang balik kenapa ni selalu kuliah balik pukul 7.30, ni 8.30 tak balik. Siapa student abang? Contoh kan. Biasalah, jangan ambil pedulilah. Ha? Kadang-kadang kelas doa saya, Ustaz ni saya tanam benda ni bagi untuk Ustaz ni, balik tanya bini ada student, sekat tu je. Kalau dia tanya ada siapa? Perempuan. Oh okey, berapa orang perempuan? Kan orang perempuan biasalah dia gitu kan. Aisyah dengan isteri kita siapa lagi hebat tuan? Aisyah lah sudah tentunya. Waraknya, zuhudnya dengan takut pada Allah, itu pun cemburu. Aisyah, yes. Yang mana perlakuan Nabi hadir-hadir. Sebab Nabi banyak di rumah Aisyah. Hatta Ummu Salamah, bila dia dah tua, dia waktu giliran dia pun dia bagi pada Aisyah. Jadi banyak Nabi bersama Aisyah. Jadi Aisyah adalah sumber rujukan. Dan Aisyah ni anak siapa? Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Orang yang paling hebat. Chief, wali. Dia yang paling chief. Dijamin syurga, orang yang paling tempat tinggi. Selain pada Nabi, Abu Bakar lah orang dia. Jadi Aisyah ni orang yang hebat. Sebab itu yang cerita dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ada sekejap tuan-tuan, 2 minit je. Satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW balik ke rumah Aisyah hidang minum. Nabi tak nak minum sebab Nabi dah minum di rumah ataupun ada hamba dia, kalau tak salah saya Saudah ke, hamba bagi minum. Jadi Aisyah jealous. Dia komplot dengan isteri Nabi seorang lagi, Hafsah. Siapa Hafsah? Anak siapa? Umar. Khadijah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar. Dia pakat 2 orang. Kenapa Nabi nak minum yang itu? Hamba je. Kita ni kan hebat. Ayah kita orang hebat. Jadi 2 tu. Jadi Nabi kata, okey, nak jaga hati dia, aku tak nak minum dah yang ni. Allah Ta'ala tegur Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan benda yang halal pada kamu? Tabtaghi azwajik, kerana nak ambil hati isteri kamu. Allah Ta'ala. InsyaAllah satu masa kita ni surah At-Tahrim. Jadi makna kata Aisyah. Jadi kalau isteri kita Abang Haji, biasalah, telan je lah. Jangan duk, engkau lah itulah, engkau tak ni, engkau tak faham Quran. Tak payahlah kita. Kita lah nak syarah dia. Tak pasal-pasal nak bergaduh lah kan. Cakap steady je lah. Wallah. Sabar ya, innallaha ma'as sabirin. Sabar. Sabar. Kan cerita sahabat nak pergi bertanya pada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab mengenai perangai bini dia. Dia pun lalu kat Umar, dia dengar bini Umar duk beletel. Umar senyap, padahal gedebel ni. Hebat, panglima perang hebat. Bini beletel dia senyap. Dia pun tak jadi pergi. Duk esok tu Umar tanya, bukan kau ke datang jalan rumah tepi aku ni? Sebab orang dulu bukan ada pagar macam kita, mana kita nampak kan. Ya, aku pun datang. Mafhum dia lebih kurang, aku nak cerita pasal bini aku. Tapi bila aku dengar engkau pun tahan dengan bini kau macam tu, aku tak jadi cerita. Jadi makna dia, sabar je lah. Boleh kita sabar, kita sabar. Wallahualam. Baik. Yang baik daripada Allah SWT, ilmu kelemahan saya, insya-Allah ada umur panjang, kita sambung lagi. Kita baca doa ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن، الله rahmatilah kami Al-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Quran itu sebagai ikutan untuk kami Allah, sebagai cahaya untuk kami Allah, sebagai sebab untuk kami mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa daripada Al-Quran, wa 'allimna minhu ma jahilna, ajarkanlah apa yang kami tidak tahu daripada Al-Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, rezekikanlah kepada kami Allah untuk mempelajari Al-Quran waktu siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, jadikanlah Al-Quran itu ya Allah datang kepada kami untuk menjadi hujah, membela kami ya Allah. Kurniakanlah kami ya Allah ganjaran seperti mana janjikan dengan besar kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, dan baca dan fahamilah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat pada para pembacanya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.